Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Rosmazan bin Rosli. Hari ini bersama rakan-rakan saya Muhammad Suhaimi, Syafiq Aiman dan Amir Zafi akan membuat satu perbentangan mengenai sumbangan dan pencapaian tamadun Islam pada zaman Bani Umayyah dalam subjek sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Sains, teknologi dan kejuruteraan tidak dapat dipisahkan dalam bidang ilmu dalam Islam. Tradisi Islam adalah untuk melahirkan para saintis berteknologi Muslim yang beriman dan berakhlak. Seterusnya, secara membarat telah cuba menyampaikan serba sedikit kualiti dan kuantiti sumbangan Islam dalam bidang ilmu sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Aiman bernombor pendaftaran 2020 ingin menerangkan tentang perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah, mereka mempelajari segala perkara yang diketahui oleh manusia sebelum mereka. Antara karya-karya yang dikaji ialah karya perubatan, kimia, astronomi dan geografi, biologi dan juga matematik. Mereka mendirikan hospital-hospital tentera, hospital bergerak dan institusi kepakaran dalam penyakit. Institusi kepakaran pertama iaitu sebuah pusat kusta yang telah dibina oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik pada tahun 707 Masihi. Pada zaman Bani Umayyah, sains biologi mula dikaji dan dicatat pada zaman itu. Mereka amat berminat di dalam pembiakan kuda dan unta. Mereka berjaya menghasilkan suatu penemuan asas untuk memulakan kajian dalam bidang zoologi dan biologi pembiakan baka. Itu saja untuk perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani Umayyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhaimi bin Mas'ad bernombor pendaftaran 2011. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang perkembangan dalam kejuruteraan pada zaman Bani Umayyah. Baik, yang pertama ialah Umayyah terkenal dengan golongan yang suka akan bentuk bangunan-bangunan yang cantik. Yang kedua, Ziyad bin Abihi merupakan seorang arkitek yang bertanggungjawab memperkenalkan seni bina baharu dalam dunia Islam. Dan yang ketiga, Khalifah Al-Walid merupakan pembina agung kerajaan Bani Umayyah. Keempat, pada zaman inilah bermulanya pembinaan unsur-unsur bangunan masjid secara lengkap seperti mihrab, mimbar, menara tiang, dinding serta atap. Kerajaan ini juga membina pejabat-pejabat kerajaan dan juga beberapa bangunan bagi mengindahkan kota Damsyik. Dan yang terakhir sekali ialah kerajaan ini memelihara Masjid Nabawi, Madinah, Masjid Al-Haram, Makkah dan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Kaabah, As-Saqrah dan Istana Hamra. Sekian daripada saya. Terima kasih. Sisi ketiga ialah kelahiran tokoh Islam dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan. Bidang pertama ialah bidang astronomi. Ada 3 tokoh dalam bidang astronomi iaitu Al-Khawarizmi. Beliau adalah tokoh matematik dan astronomi. Sumbangan beliau ialah membuat jadual pergerakan matahari dan Zil Al-Awwal. Yang kedua ialah Al-Biruni. Beliau adalah tokoh astronomi Islam yang terulung. Beliau membuat jadual gerhana matahari dan bulan. Yang ketiga ialah Al-Batani. Beliau menggunakan teknik astronomi secara trigonometri dan membuat aktiviti pencerapan terhadap bintang. Yang kedua ialah bidang perubatan. Yang ada 3 tokoh iaitu Ibn Sina. Beliau menganalisa pelbagai penyakit. Orang pertama menemui ubat bius, mencipta alatan perubatan. Yang kedua ialah Al-Razi. Beliau adalah tokoh perubatan Islam, mengenal pasti perbezaan penyakit cacar dan campak.
Dan yang terakhir ialah Ibnu Al-Nafis. Beliau menemui sistem pendarahan kecil dan sistem sirkulasi pulmonari. Dan bidang ketiga ialah bidang kejuruteraan. Ada dua tokoh kat sini iaitu Banu Musa. Beliau menciptakan mesin menggunakan batuan air dan angin. Yang kedua ialah Al-Jazari. Beliau digelar bapa kejuruteraan, mencipta pelbagai teknologi menggunakan kuasa air. Dan kesan sains, teknologi dan kejuruteraan kepada industri seperti pengklonan, bahan radioaktif, bioteknologi, teknologi maklumat dan ketenteraan dan pertahanan. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim, seharusnya kita mengetahui sejarah kemajuan sains, teknologi dan kejuruteraan yang sebenarnya supaya tidak tenggelam akan ideologi dan dakwah barat, agar kita mampu mengangkat martabat serta menjadi penguasa 2/3 dunia Islam. Kemajuan sains, teknologi dan kejuruteraan kini banyak dipelopori oleh sarjana-sarjana Islam pada zaman lampau. Seterusnya, akhir kata, sebagai manusia, kita wajiblah untuk menggunakan kemajuan sains, teknologi dan kejuruteraan ini dengan secara berhemah dan sesuai dengan keadaan agar tidak menjadi bebanan serta merosakkan ekosistem alam semesta. Oleh itu, sekian, terima kasih pada kami semua. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.